Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Saya Puan Sarinah binti Majid, pelajar OUM bagi semester Mei 2022. Baik, pada hari ini saya diamanahkan untuk membuat pembentangan untuk tajuk tugasan bahagian kedua, iaitu laporan, di mana untuk tajuk Qualitative Research Methods. Okey, baik, topik yang dipilih untuk laporan ini ialah faktor penyumbang kesejahteraan psikologi dalam kalangan guru. Baik, untuk topik ini saya memilih 3 orang guru sekolah rendah di sekitar daerah saya. Baiklah, seterusnya kita lihat maksudnya. Apakah itu faktor yang menyumbang kesejahteraan psikologi? Di mana sebelum kita memulakan laporan, kita kena faham dulu apakah maksud topik kita. Okey, berdasarkan kajian saya, kesejahteraan psikologi ini dia merujuk kepada keupayaan seseorang individu untuk menerima diri dan orang lain di persekitarannya. Okey, seorang guru tu hendaklah sentiasa positif dengan mengisi ruangan hidupnya dengan perkara-perkara yang bermakna buat dirinya dan orang lain. Okay, serta mengetahui apakah potensi yang ada pada diri, serta mengembangkannya potensi yang ada tu kepada orang lain. Terutamanya kalau guru, sememangnya klien dia adalah pelajar lah. Okay, itu mengikut kata-kata Khairani tahun 2018 lah. Beliau berpendapat setiap individu berpotensi untuk mengembangkan bakat ataupun apa yang ada dalam diri kita untuk persekitaran kita, terutamanya untuk anak murid kita lah. Itu yang dimaksudkan dengan kesejahteraan psikologi. Seterusnya, untuk laporan ni saya membuat beberapa kajian daripada sorotan-sorotan literature, di mana untuk laporan ini dikehendaki memilih 5 sorotan literature untuk kita melengkapkan laporan ini. Baik, saya tertarik dengan 2 sorotan literature yang utama yang saya pilih, iaitu daripada Mansfield tahun 2016. Beliau berpendapat guru yang mempunyai daya tahan yang baik juga dapat menerima kehidupan orang lain dan di persekitarannya dengan baik dan berusaha untuk meningkatkan usaha untuk memberi komitmen terhadap organisasi, iaitu sekolah lah, dan tugas hakikinya. Itu berpendapat beliau. Maksudnya seseorang individu itu dia mempunyai daya tahan yang baik. Dia dapat menerima kehidupan anak murid itu. Bagaimana kita nak mengikuti perkembangan anak murid tersebut dalam situasi dan konteks kita. Baik, seterusnya sorotan literature yang kedua saya pilih ialah daripada Izazul tahun 2019. Beliau mendefinisikan daya tindak sebagai usaha-usaha untuk menyelesaikan sesuatu masalah dengan menggunakan pemikiran dan tingkah laku yang bersesuaian dengan anak murid kita. Baik, dalam konteks kajian ni, daya tindak merujuk kepada gabungan penggunaan kognitif dan tingkah laku, serta bagaimana guru-guru memilih langkah yang terbaik sebagai solusi kepada permasalahan yang dihadapi oleh anak murid kita dalam bilik darjah. Baik, ini antara sorotan literature yang saya rasa sangat tepat dan bersesuaian dengan kajian laporan yang saya buatlah. Baik, seterusnya kita lihat apakah tujuan kajian ini sebenarnya dilaksanakan. Baik, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti tahap kesejahteraan psikologi dalam kalangan guru sekolah rendah di negeri Perak, berasaskan 6 dimensi, iaitu penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, autonomi, penguasaan persekitaran, matlamat hidup dan pertumbuhan personal.
Di samping tu, kajian ini juga bertujuan untuk membandingkan tahap kesejahteraan psikologi di kalangan guru-guru sekolah rendah. Baiklah, dalam kajian ni, metodologi kajian yang saya gunakan dalam ni ialah tinjauan maklumat yang diperolehi melalui temu bual, soal selidik. Baik, kajian ini melibatkan 3 orang guru sekolah rendah di sekitar daerah Perak Tengah, Perak. Baik, 3 orang guru ini merupakan guru yang berpengalaman yang lebih daripada 15 tahun dalam bidang pendidikan di sekolah rendah. Baik, sampel kajian yang saya ambil ini ialah guru-guru yang lama dalam bidang pendidikan, terutamanya sekolah rendah, dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, dalam bidang sains dan dalam bidang bahasa. Pemilihan sampel ni sebenarnya saya buat secara rawak dalam daerah yang sama, iaitu dalam daerah Perak Tengah lah. Kajian penyelidik telah memilih 3 orang guru ni sebagai peserta kajian saya. Tujuan saya pilih guru-guru ini adalah untuk menggunakan pengetahuan-pengetahuan khusus tentang sesuatu kumpulan untuk memilih bidang yang sebenarnya yang hendak saya kaji. Maka pendidikan ini saya menggunakan pengetahuan-pengetahuan cikgu tersebut, guru-guru tersebut, berpotensi untuk memberikan jawapan yang dikehendaki dalam kajian saya. Bagaimanakah faktor psikologi itu menjamin kesejahteraan seseorang guru, terutamanya bagi guru sekolah rendah. Seterusnya, dalam laporan saya hendak menekankan apakah kaedah yang saya gunakan. Baik, kaedah yang saya gunakan untuk responden saya ialah melalui kaedah temu bual, di mana kaedah temu bual ini sering dilakukan oleh mana-mana penyelidik kualitatif, iaitu yang banyak dilakukanlah dalam kaedah temu bual secara terbuka dalam mengumpul maklumat. Bagi saya, temu bual merupakan salah satu kaedah mengumpul maklumat yang utama dalam kajian tinjauan. Kaedah ini boleh digunakan dalam kajian kes yang mengkaji hanya beberapa individu dan yang terpilih, ataupun boleh digunakan dalam kajian yang memerlukan pengumpulan data daripada sampel yang besar. Temu bual yang dijalankan adalah berbentuk tidak berstruktur lah, dan dijalankan secara individu dan berkumpulan, di mana dalam zaman pandemik ni saya mengambil kaedah untuk temu bual secara semuka dan Google Meet lah, di mana saya dapat mengumpulkan data-data dan maklumat-maklumat yang saya perlukan untuk kajian saya lah. Baiklah, seterusnya selepas sesi temu bual, maklumat-maklumat yang saya perolehi daripada soal selidik, saya dapat membuat analisis data, di mana saya dapat membuat rumusan apakah laporan-laporan saya lah. Baik, berdasarkan analisis data yang saya buat berdasarkan kajian temu bual yang dilakukan, saya dapat menyimpulkan bahawa terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada pencapaian tahap kesejahteraan psikologi di kalangan guru-guru. Baik, yang pertamanya saya dapat simpulkan ada lebih kurang dalam 9 atau 10 faktor yang menyumbang kepada tahap pencapaian kesejahteraan psikologi lah di kalangan guru. Dan yang pertamanya ialah sebagai guru, kita hendaklah menentukan objektif pengajaran dan pembelajaran. Ia memainkan peranan yang sangat penting untuk kita menarik minat murid, di mana supaya murid seronok, gembira mengikuti sesi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Dan yang kedua ialah sebagai guru, kita haruslah menyediakan rancangan mengajar. Bila ada rancangan mengajar yang bersistematik teratur, kita dapat menjalankan satu sesi pembelajaran yang sangat menarik, dan secara tak langsung murid seronok dan guru pun seronok. Seterusnya, guru perlu kepelbagaian kaedah mengajar. Itu adalah salah satu ciri di mana guru harus wajib
memperbagaikan kaedah mengajar supaya kita dapat menarik minat murid, supaya murid tak bosan, terutamanya pada zaman-zaman pandemik kan. Jadi murid akan lebih tertarik dan tertunggu-tunggulah untuk mengikuti sesi pembelajaran kita. Baik, seterusnya faktor yang seterusnya ialah keceriaan, interaksi dan perlibatan murid, di mana guru perlu sentiasa berinteraksi dengan murid, dua hala, ya, tak boleh ada komunikasi yang salah, di mana kita perlu ada feedback daripada murid. Seterusnya, faktor seterusnya ialah motivasi, minat dan mencukir setiap sikap ingin tahu murid. Maknanya sebagai guru kita kena berperanan lihat apakah bakat murid, apakah kecenderungan mereka dan bagaimanakah kita nak menarik murid-murid ni mengikuti sesi pembelajaran kita. Faktor-faktor ini sebenarnya dia menyumbang kepada bagaimana kita menjaga kualiti psikologi kita supaya kita pun seronok, murid pun seronok, kita tidak tertekan. Okey. Kejelasan penyampaian dan penghuraian isi pelajaran. Ini sangat penting. Bila guru dia perlu kreatif dan inovatif lah untuk menyampaikan sesuatu isi pelajaran. Okey. Setelah habis semua ini, guru perlu mengadakan ujian dan penilaian untuk melihat sejauh manakah pencapaian anak-anak murid tersebut dan perlu ada tindakan susulan melalui pengayaan ataupun pemulihan, di mana keseluruhannya pengurusan bilik darjah itu adalah memainkan peranan yang sangat penting untuk menarik minat murid. Jadi apa yang dapat saya simpulkan, pokok pangkalnya pengurusan bilik darjah yang terbaik akan menjamin psikologi kita lah sebagai guru yang terbaik. Dia kurang memberi tekanan kepada kita lah, malah kita lebih bersemangat untuk yang dapatkan untuk lebih terbaik. Baiklah. Baik, setelah laporan yang telah saya hasilkan, apa yang saya dapat simpulkan di sini ialah impak kepada faktor yang mendorong kepada kesejahteraan psikologi dalam kalangan guru ini adalah amat kompleks sebenarnya. Okey. Sebenarnya kajian temubuan yang saya buat itu membuktikan bahawa tahap daya guru dan strategi daya tindak guru tu mempunyai hubungan yang sangat signifikan dengan tahap kesejahteraan psikologi guru-guru. Oleh itu, saya mencadangkan agar guru-guru mengamalkan keseimbangan kerja dan hidup dengan baik di samping menguasai kemahiran komunikasi secara berkesan untuk membina hubungan positif untuk mengekalkan kesihatan fizikal dan mental. Baik, saya juga berpendapat pihak Kementerian Pendidikan Malaysia boleh menyediakan pelbagai latihan dalam perkhidmatan yang bersesuaian untuk guru-guru, untuk mendedahkan guru-guru kepada kesedaran kesejahteraan psikologi, iaitu kepentingan pemilihan strategi daya tindak yang betul apabila berhadapan dengan sumber stres dan pengurusan psikologi yang betul. Berdasarkan kajian temubuan yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahawa terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada pencapaian tahap kesejahteraan psikologi di kalangan guru-guru. Baiklah, akhir sekali kesimpulan daripada kajian saya dapat membuktikan bahawa tahap daya guru dan strategi daya tindak guru mempunyai hubungan yang sangat signifikan dengan tahap kesejahteraan psikologi guru-guru lah. Oleh itu, saya mencadangkan agar guru-guru lebih mengamalkan keseimbangan kerja dan hidup dengan baik di samping menguasai kemahiran-kemahiran komunikasi secara berkesan untuk membina hubungan positif, mengekalkan kesihatan fizikal dan mental, di mana kita sebagai guru hendaklah sentiasa berfikiran proaktif dan sentiasa berfikiran yang positif, ya, untuk membantu menstabilkan tahap keseimbangan kesejahteraan psikologi kita. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.